وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini untuk kita teruskan lagi perbincangan kita daripada buku At-Ta'birul Qur'ani ya tuan-puan. Dalam buku saya ni kita dah sampai pada muka surat yang ke 188. Sekejap saya cari sekejap kat mana kita punya ni. Ya. Ini tajuk muka surat 188 di buku saya. Cuma saya lupa untuk PDF ni muka surat yang ke berapa. Sekejap saya tengok sekejap tuan-puan. Maaf ya, ini baru buka PDF. Tashabul ikhtilaf, kita tajuk yang ni. Tashabul ikhtilaf. Alhamdulillah kita jumpa ya. Okey, pada PDF ini pada muka surat yang ke 220 ya. Pada muka surat yang ke pada muka surat yang ke 219 ya. Okey, tujuan saya bacakan PDF ni adalah kita nak ambil terjemahan ataupun ayat Al-Quran yang dibentangkan ya. Sama je kalau saya sediakan nota untuk tuan-puan pun, saya akan petik daripada ayat Al-Quran, saya akan sediakan terjemahan. Itu je lah yang saya buat. Kemudian itu yang saya sempat buat ya. Jadi saya mohon maaf, saya tak mampu untuk sediakan nota dalam bahasa Melayu dengan baik. Tapi ini yang kita bentangkan daripada PDF ni untuk kita dapatkan ayat Al-Quran. Kemudian kita baca terjemahan yang ada padanya. Okay, antara perbincangan kita pada petang ini tuan-puan, kalimah kita masih lagi pada tajuk At-Tashabuh wal Ikhtilaf, ayat yang hampir sama tapi tak sama. Ada sedikit perbezaan. Contoh yang kita nak masuk pada petang ini adalah wa min hadzal babi qauluhu ta'ala, antara dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka mengubah kalam-kalam daripada mawadhi'i, daripada tempatnya. Jadi kalimah yang kita nak beri perhatian ini an, daripada. Dalam masa yang sama firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Mereka mengubah kalam Allah min ba'di, daripada selepas. Jadi untuk dalam surah Al-Maidah digunakan min ba'di, selepas, mawadhi'i, tempatnya. Berbanding ayat yang ke-13 dalam surah Al-Maidah digunakan am mawadhi'i. Jadi itu yang kita nak bincangkan pada petang ini. Kenapa perbezaan an dan min ba'di? Apakah bezanya? Okey, faqad qala fil ayatil ula. Allah berfirman pada ayat yang pertama, iaitu ayat yang ke-13 dalam surah Al-Maidah, yuharrifuna al-kalima am mawadhi'i. Mereka mengubah kalam Allah daripada tempatnya. Jadi dekat sini digunakan an. Itu yang kita nak bincangkan. Wa fi tsaniyah, dalam ayat yang kedua pula Allah sebutkan min ba'di mawadhi'i. Selepas perubahannya ataupun selepas tempatnya. Jadi kenapa digunakan selepas untuk dalam ayat yang ke-41 surah Al-Maidah, tapi dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-13 digunakan daripada tempatnya. Wa dzalika anna al-kalama fil ayatil ula ala awail yahudi alladhina harrafu at-Taurah. Ini kerana perbincangan pada ayat yang pertama dalam surah Al-Maidah ayat 13 ini adalah berkenaan dengan orang Yahudi yang awal. Orang Yahudi pada peringkat awal, mereka yang mengubah kitab Taurat. Wa fi tsaniyah, manakala ayat yang berikutnya, ayat yang ke-41 dalam surah Al-Maidah, itu merujuk kepada orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi SAW. Walladzina harrafuha ba'da an wada'aha Allah.
mawadhi'aha. Yang mana mereka ubah lagi Taurat selepas Allah dah aturkannya. Ya? Dan selepas mereka dah tahu tentang perubahan yang pernah berlaku, mereka ubah pula lagi sekali. Wa amilu biha zamanan, dan mereka beramal dengan apa yang mereka ubah tu dalam satu tempoh. Jadi itu masalah mereka, orang Yahudi. Mereka dah ubah sebelum ni, kemudian pernah ada lagi disusun balik dengan cara yang betul, kemudian mereka ubah balik yang merujuk pada orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi SAW. Ya. Faqad qala fil ayatil ula, Allah berfirman dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Maidah ni, Allah kata wa laqad akhadallahu mithaqa bani Israil, dan demi sesungguhnya Allah telah mengambil mithaqa, perjanjian, mithaqa bani Israil, perjanjian Bani Israil. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan kami utuskan daripada kalangan Bani Israel itu adanya 12 naqib. 12 orang naqib. Jadi pada ayat yang ke-12 ni Allah sebut cerita tentang Bani Israel pada zaman awal. Fabima naqdihim, oleh kerana mereka membatalkan perjanjian mereka, mitsaqahum la'annahum, kami melaknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras. Yuharrifunal kalimah, mereka ubah kalam Allah, ammawadhi'i, daripada tempatnya, iaitu Taurat itu diubah, ya. Itu yang mereka buat. Manakala pada ayat yang kedua, ayat yang ke-41, Allah ceritakan tentang wa qala fil ayati tsaniyah, Allah sebutkan pada ayat yang kedua ni, ayat 41, wa minal ladzina hadu, iaitu orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kalangan mereka ni, dalam kalangan mereka, kata Allah, wa minal ladzina hadu, ada ada dalam kalangan daripada orang Yahudi, alladzina hadu sama'una lil kadhib, mereka ini mendengar perkara-perkara yang dusta. Sama'una liqaumin akharin, mereka suka juga mendengar perkataan golongan orang yang lain. Lam ya'tuk, yang mana mereka itu pendeta-pendeta golongan orang lain ini tidak pernah menemui kamu. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i, apa mereka buat? Mereka ini ubah kalam min ba'di, setelah mawadhi'i, setelah tempatnya. Apa maksud setelah tempatnya? Artinya mereka dah tahu pernah berlaku perubahan, kemudian diubah balik, disusun dengan bentuk yang betul, kemudian mereka ubah balik kepada bentuk yang terpesong. Ya. Faja'a fil tsaniyah di kalimah ba'd. Ya. Maka datang pada ayat yang kedua ni, ayat 41 ni, dengan kalimah ba'd, min ba'di. Li'annaha qad takunu lima ta'akhkhara an zamanihi bi azminatin kathirah wa bi zamanin wahid. Kerana ia telah berlaku, boleh jadi ini adalah merujuk pada zaman yang kemudian, setelah berlakunya perubahan ini. Jadi dia bukannya waktu ketika Taurat itu turun mereka terus buat, tapi itu telah berlaku selepas sekian lama ni. Wa'an, manakala an lima jawaza syai' ila ghairihi mulasiqan zamanuhu li zamani. An ini adalah apabila sesuatu perkara tu berlaku jadi melencong kepada benda yang lain sesuai dengan zaman yang sama. Jadi itu merujuk pada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa AS untuk ayat yang an mawadhi'i, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Adapun min ba'di mawadhi'i merujuk pada zaman yang kemudian. Itu ada beza min ba'di dan an. Kalau min ba'di pun dalam bahasa Arab pun ba'di ada maksud selepas, an daripada sahaja. Ya, waja'a fil ula, lalu Allah datangkan pada ayat yang pertama itu, ayat yang ke-13 tadi, an, kerana zaman itu adalah zaman yang sama dengan Taurat itu turun. Fa wada'a kulla lafdhin fil makani alladhi huwa alyaqu bihi. Maka Allah tetapkan setiap kalimah itu, setiap lafaz itu pada kedudukan yang paling layak, paling berhak untuknya. Jadi itu perbezaan min ba'di mawadhi'i dan am mawadhi'i, ya.
Okay, wa min badi'i dzalika wa tarifihi qauluhu ta'ala, qaulu ta'ala. Dan antara keindahan yang lain yang setaraf juga dengan tajuk ini adalah firman Allah yang lain, faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahum, apabila kebenaran ini datang kepada mereka. Fasawfa ya'tihim, maka akan datang kepada mereka amba, berita-berita, ma kanu bihi yastahzi'un, apa yang mereka dahulu mengolok-olokkannya. Jadi kalimah yang kita nak beri perhatian untuk ayat ini adalah yang pertama al-haq, yang kedua fasawfa. Ayat yang semisal ini juga tuan-puan akan temui dalam surah Asy-Syu'ara. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara, faqad kadzabu, tidak ada kalimah bil haqqi lamma ja'ahum, tidak ada. Fasayatihim, dekat sini sa, bukannya saufa. Amba ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad, maka sesungguhnya mereka telah mendustakan. Mendustakan apa? Tidak dimaklumkan mendustakan apa. Berbeza dalam surah Al-An'am, telah mendustakan kebenaran. Fasayatihim, maka akan datang kepada mereka, digunakan sin untuk merujuk waktu yang dekat. Saufa, waktu yang lewat, waktu yang kemudian. Sa, waktu yang dekat, ya? Waktu yang macam seolah-olah serta-merta ataupun tidak jauh dengan tempoh tu. Akan juga tapi tidak jauh. Kalau saufa merujuk pada akan yang jauh. Akan datang kepada mereka berita-berita makanu bihi yastahzi'un, yang mana mereka dahulu memperolok-olokkannya ataupun mengejek-ngejekkannya. Faqad dzakara saufa fi ayatil an'am. Allah Subhanahu wa taala sebutkan saufa pada ayat dalam surah Al-An'am. Allah sebut fasaufa yatihim amba. Wa dzakara sin fi ayati syu'ara. Tetapi dalam masa yang sama Allah sebutkan as-sin. Sin fasayatihim sa. Bukannya saufa dalam surah Asy-Syu'ara. Faqala fasayatihim. Allah sebutkan fasayatihim. Wa dzakara al-haqq fi ayatil an'am. Dalam surah Al-An'am Allah sebutkan lagi bil haqq. Ya? Faqala faqad kadzabu bil haqq. Wa lam yadhkurhu fi ayati syu'ara. Tetapi al-haqq ni tidak ada disebut dalam surah Asy-Syu'ara. Tidak ada faqad kadzabu bil haqq. Tidak ada. Ya? Wa likulli min dzalika, dan bagi setiap sesuatu itu sababun, ada sebab, yad'u ilah, yang membawa kepadanya. Saya teruskan. Amma dzikrul haqq fi ayatil an'am, adapun penyebutan al-haq bil haqq tadi fi ayatil an'am, pada ayat dalam surah Al-An'am, fa innahu taraddada fi hadhihi surah 12 marrah. Katanya bahawa Allah telah mengulang lafaz al-haq ini, berulang dalam surah ini sebanyak 12 kali. Ya, dalam surah Al-An'am. Walam talid hadhihi al-lafzah fi surah Asy-Syu'ara. Lafaz al-haq ini tidak ada disebut pun dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Al-An'am disebut 12 kali lafaz al-haq, tetapi dalam surah Asy-Syu'ara tidak ada penyebutan lafaz al-haq. Fana sabadzikruha fi ayatil an'am, maka sesuailah disebut lafaz al-haq ini dalam ayat dalam surah Al-An'am. Duna ayatis syu'ara, tidak disebutkan pada ayat dalam surah Asy-Syu'ara. Idh huwal munasib lil jawi ta'biri fi hadhihi surah. Kerana itulah yang sesuai untuk suasana ataupun penyampaian surah bagi surah ini. Jadi oleh kerana surah Al-An'am disebut lafaz al-haq berkali-kali, maka sesuailah faqad kalimah faqad kadzabu bil haqq. Mereka sebutkan kalimah al-haq dekat situ, ya, disebutkan dalam ayat berkenaan. Berbanding dalam surah Asy-Syu'ara faqad kadzabu tanpa disebutkan bil haqq. Wa amma dzikru saufa fil an'am, adapun penyebutan saufa pada surah Al-An'am, fasaufa yatihim, ya, Allah bertujuan saufa ini memberi makna, fayufidu, memberi makna ta'khirul uqubat, penangguhan hukuman kepada zaman yang jauh, lebih jauh daripada apa yang disebutkan dalam Syu'ara. Bila sebut fasaufa yatihim, azab yang menimpa mereka itu adalah azab yang ditangguhkan, berbanding fasayatihim, azab yang kemudian tapi dalam tempoh yang tidak jauh. Wa dzalika anna, ini kerana apa? Saufa
Ya, saufa ini abadu fil istiqbal minasin, lebih jauh pada kedudukan masa hadapan berbanding asin. Kalau sebut sa itu lagi dekat, saufa tu lagi jauh untuk berlaku. Wala wada'a ataupun wali wada'i kullin min saufa. Ya. Wali wada'i kullin min saufa wasin mawdi'aha iddatu asbabin minha. Okey, kerana peletakan bagi setiap kalimah ni baik saufa ataupun sin pada tempatnya ada beberapa sebab. Ya. Yang pertama, annal ma'niyain fi surati asy-syu'ara hum qaum Rasul sallallahu alaihi wasallam khassa. Kerana orang yang dimaksudkan annal ma'niyin, ya, saya mohon maaf, al-ma'niyin bukan ma'niyain. Dari situ orang yang dimaksudkan dalam surah asy-syu'ara ini adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam surah asy-syu'ara. Orang yang kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh dibuktikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, la'allaka bakhi'un nafsaka. Jangan-jangan pula engkau Muhammad bakhi'un nafsaka, membinasakan dirimu. Kerana apa? Dengan menanggung duka cita. Kerana sedih sangat, jadi membinasakan diri sendiri. Tuan-tuan, ini menunjukkan ada unsur kesihatan mental yang diberi perhatian oleh Al-Quran Al-Karim. Alla yakunu mu'minin. Kenapa sampai Rasulullah rasa macam bakhi'un nafsak? Tapi kat sini Allah sedang memberi didikan kepada Nabi SAW kerana alla yakunu mu'minin. Kerana alla yakunu mu'minin. Kerana mereka tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sya', sekiranya kami kehendaki, nunazzil alaihim minas sama'i ayat. Boleh sahaja kami turunkan ke atas mereka daripada langit itu ayat, tanda kekuasaan Allah. Fadallat a'naquhum, yang menjadikan leher-leher mereka itu tunduk, laha khadi'in, tunduk kepada tanda kekuasaan berkenaan. Ya? Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah pun menanggung beban perasaan disebabkan sifat kaum Nabi SAW, iaitu orang Arab Quraisy. Ya? Okey, adapun wa amma ma warada fi suratil an'am, adapun yang disebutkan dalam surah al-an'am itu merujuk kepada orang kafir secara umum. Fali umumil kafirin. Firman Allah, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, ayat yang pertama dalam surah al-an'am. Kemudian orang-orang kafir, mereka ini menyamakan Tuhan mereka. Fana sabadzalika ta'jilal wa'd. Maka sesuailah untuk dalam surah asy-syu'ara digunakan sin berbanding saufa untuk menunjukkan betapa dekatnya azab ataupun siksaan Allah. Jadi ta'jilul wa'id. Ya. Kerana apa? Liman hum aqrabu ilaih. Kerana kaum Quraisy ini adalah mereka yang dekat dengan Rasulullah SAW, yang hidup satu zaman Rasulullah. Maka berhaklah Allah gunakan kalimah sayatihim berbanding saufa. Ya. Berbanding al-kufaril ladzina harabur rasul, orang kafir yang memerangi Rasul. Bukan berbanding, ya. Liman hum aqrabu ilahi minal kufaril ladzina harabur rasul. Maka sesuailah azab itu dipercepatkan untuk orang yang dekat dengan Nabi SAW dalam kalangan. Ini dekat sini maksudnya dalam kalangan. Dalam kalangan orang kafir yang memerangi Rasulullah SAW dan mereka mendustakan Rasulullah SAW. Sebelum, kalau kita nak bandingkan dengan orang yang jauh dengan Rasulullah, maka orang yang jauh, orang yang tak hidup satu zaman dengan Rasulullah, itu dimaksudkan dalam surah Al-An'am. Jadi surah Syu'ara ni, sehingga Rasulullah menanggung beban perasaan daripada mereka ni, maka digunakan sa berbanding dalam surah Al-An'am. Alawatan ala ma fi surati min tasliyatil lirasul. Tambahan lagi apa yang ada dalam surah berkenaan itu, ialah untuk memberi motivasi pada Rasul. Ya, faqad qala lahu, Allah sebut kepada Rasulullah SAW dalam surah Asy-Syu'ara, la'allaka taqtulu nafsak. Jangan-jangan engkau ni nak bunuh diri engkau. Ya, li'adami imanihim, kerana mereka tidak beriman. Fahawwin 'alaikal amr. Permudahkan urusan ini untuk engkau, sebab yang Allah kira bukannya hasil, yang Allah kira adalah usaha. Dan Allah juga yang memperkenankan untuk seseorang hamba itu menerima hidayah ataupun tidak.
fanasaba kullu dhalika ta'jilul tahdid wal wa'id. Maka sesuailah dalam surah ini, dalam surah Asy-Syu'ara, dipercepatkan ubutan dan hukuman Allah kepada mereka. Walaisal amru kadzalika fi suratil an'am. Adapun dalam surah Al-An'am tidak begini bentuk dia. Dalam surah Al-An'am disebutkan dalam bentuk yang jauh, fasaufa berbanding fasayati. Okey, itu poin yang pertama untuk menunjukkan ini kerana audien yang dilibatkan dalam surah Asy-Syu'ara adalah orang yang dekat dengan Rasulullah dalam kalangan orang kafir. Ya, berbanding dalam surah Al-An'am tidak merujuk kepada orang kafir yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dzakara fi suratil Asy-Syu'ara, Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara al-aqwam alladhina kadzabu anbiya'ahum wa 'uqubatihim fid dunya. Kaum-kaum yang telah mendustakan nabi-nabi mereka dan hukuman-hukuman mereka di dunia. Fana sabadzalika maji'usin. Maka sesuailah didatangkan huruf sin sebagai menggambarkan bahawa hukuman yang telah dipercepatkan untuk kaum tersebut. Ya. Nah, sebagaimana telah dipercepatkan juga untuk kaum-kaum yang terdahulu. Bi khilafi ma fil an'am, berbeza dalam surah Al-An'am tidak ada disebutkan kaum-kaum yang lain yang mendustakan nabi mereka, melainkan yang ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dalam Syu'ara disebut lagi kisah nabi-nabi yang lain, kisah kaum-kaum yang lain yang telah Allah percepatkan hukuman untuk mereka. Maka sesuai dengan persembahan surah Asy-Syu'ara, fasayatihim disebut berbanding fasawfa yatihim yang disebut dalam surah Al-An'am. Thumma inna surat Al-An'am mabniyatun ala ta'khiril wa'id wal 'uqubat bi khilafi surati Asy-Syu'ara. Kemudian dalam surah Al-An'am ini asas dalam surah Al-An'am ini adalah untuk menunjukkan bahawa hukuman yang telah ditangguhkan. Kalau dalam surah Asy-Syu'ara hukuman yang dipercepatkan, ya, berbeza dengan surah Asy-Syu'ara. Firman Allah dalam surah Al-An'am, Allah sebutkan faqad amara ar-rasula fil an'am. Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-An'am ayyaqula, untuk Rasulullah bersabda, innahu laisa indahu ma tasta'jiluna bihi minal adab. Adalah tidak menjadi hak untuk Rasulullah SAW meminta disegerakan azab. Ya, kata Allah kepada Nabi SAW, qul, katakanlah wahai Muhammad, inni ala bayyinah min rabbi, sesungguhnya aku ini ada atas kebenaran daripada Tuhanku, wa kadzdzabtum bi, tapi kamu mendustakannya. Ma indi ma tasta'jilu nabi, dan aku tidak berhak ataupun aku tidak ada aku tidak bolehlah untuk laksanakan apa yang kamu minta dipercepatkan. Nah, itu kata Allah dalam surah Al-An'am. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam ayat yang ke-58, qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi, kalaulah aku ni ada cara untuk dapatkan apa yang kamu minta dipercepatkan, iaitu hukuman. Laqudiyal amru baini wa bainakum, dah lama dah selesai urusan aku dengan urusan kamu. Wallahu a'lamu bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Fana sab'adamul isti'jali dzikra sawfa huna. Maka sesuailah dengan perbentangan surah Al-An'am yang cuba menafikan isti'jal, dipercepatkan hukuman, maka digunakan saufa. Saufa merujuk pada hukuman yang ditangguhkan. Lazim setakat ni. Okey, berikutnya warada fil an'am, dalam surah Al-An'am qauluhu ta'ala, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah, ya qaumi i'malu ala makanatikum, wahai kaumku, kerjalah sesuai dengan kedudukan kamu. Inni amil, sesungguhnya aku pun bekerja. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar, kamu akan tahu siapakah yang akan dapat akibat di hari kiamat nanti. Jadi dekat sini dalam surah Al-An'am disebutkan lagi saufa pada ayat yang ke-135. Jadi kalimah saufa disebut beberapa kali dalam surah Al-An'am, bukannya disebut sin, bukan disebut fasata'lamuna man takunu lahu aqibatud dar, untuk disesuaikan dengan pembentangan surah wa huwal mulaimul lil jawil 'am lis-surah, dan ini adalah selari dengan suasana yang umum bagi surah ini yang menggambarkan bahawa hukuman yang ditangguhkan oleh Allah. Maka saufa disebut, kemudian penafian isti'jal disebut, ya.
Itu sesuai dengan suasana surah ni ya. Okay, saya teruskan. Poin yang seterusnya, summa, kemudian unzur kaifa qala fi mawtin akhar min surati An'am. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada tempat yang lain dalam surah Al-An'am. Allah sebut kataba ala nafsi rahmah. Allah telah tetapkan untuknya ar-rahmah. Untuk Allah adanya kasih sayang. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Sungguh Allah akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat itu yang tiada keraguan padanya. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan dekat sini, Allah sebutkan kalimah ar-rahmah untuk Allah Ta'ala. Allah nisbahkan ar-rahmah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini menggambarkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda kasih sayang Allah adalah Allah tidak mempercepatkan hukuman. Sesuai dengan pembentangan surah itulah digunakan saufa berbanding digunakan sa. Okay, saya teruskan lagi. Wa hadha yufidu ta'khir al-'uqubah ila yaumil qiyamah. Dan ini memberi gambaran bahawa penangguhan hukuman hinggalah ke hari kiamat. Fanasaba dhalika kulluhu wad'u saufa duna sin fil an'am. Dan ini sesuailah Allah gunakan kalimah saufa dalam surah Al-An'am, bukannya sin dalam surah Al-An'am, kerana tunjuknya kasih sayang Allah Ta'ala dan berdasarkan wujud-wujud yang kita sebutkan tadi ya. Qala fi khitami surati Al-An'am. Allah sebutkan pada penutup surah Al-An'am, inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu itu sari', cepat, al-iqab, hukumannya cepat. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Allah Ta'ala la ghafurun, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Okey, kalau kita perhatikan pada ayat ini ada beberapa perbahasan ya pada penutup ayat yang ke-165. Iaitu Allah sebut inna pada awal ni, inna rabbaka. Ada inna ni sesungguhnya. Ini menguatkan. Kemudian Allah sebut innahu, Allah kuatkan, letakkan penegasan. La ghafurur rahim, lam ini juga menambahkan lagi kekuatan ayat. Jadi Allah sebut falam yu'akkid sur'atal iqab. Allah tidak mempertegaskan hukuman yang cepat ini ya, sebagaimana Allah pertegaskan keampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Sebut keampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala ni ada dua tanda taukid dia, tanda penguat. Inna, satu lagi lam. Berbanding dalam suratul Iqab, cepatnya hukuman Allah Ta'ala ini hanya digunakan satu taukid. Ya, satu kata penegasan. Faqad akkadahuma bi inna wal lam. Allah tegaskan pada al-maghfirah dan ar-rahmah ini dengan inna dan al-lam. Lam yang kedua, la ghafurur rahim. Wa akkada sur'atul iqab bi inna wahdaha. Tetapi dalam untuk sebut sari'ul iqab ini, Allah ini maha cepat. Hukuman Allah tu digunakan dengan inna sahaja, tidak ada lam. Tak disebut inna rabbaka la sari'ul iqab. Kama annahu lam yu'akkidha kama akkadaha fi suratil A'raf mathalan. Contoh, dalam surah Al-A'raf Allah tegaskan dua-dua. Inna rabbaka la sari'ul iqab. Inna la ada. Wa innahu la ghafurur rahim. Kenapa dalam surah Al-An'am disebut satu saja inna, tidak ada lam? Tetapi dalam surah Al-A'raf ada lam. Inna rabbaka la sari'ul iqab. Itu yang menjadi perbincangan. Fa'akkada sur'at al-iqab bi inna wal lam. Allah tegaskan surah sari'ul iqab ini dengan inna dan lam. Wa dhalika lamma kana al-mawtinu fil a'raf ta'jilu al-'uqubat fi dunya akkada sur'at al-iqab. Ini kerana apabila kedudukan yang ada dalam surah Al-A'raf ini untuk menunjukkan bahawa hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, maka Allah tegaskan surah Al-Iqab itu dengan lam, la sari'ul iqab. Kat sini, ya. Walamma lam yakun al-amru kadzalika fil an'am, apabila apa yang disebut dalam surah Al-An'am bukan begitu,
maka Allah tak sebutkan inna rabbaka la sari'ul iqab. Lam tidak disebut kat sini ya. Wa hadha yunafi ta'jil al-uqubah, dan ini menafikan hukuman yang disegerakan. Jadi ini hujah yang keempat. Hujah yang kelima, summa anzur kaifa qala ta'ala fi makanin akhar fi suratil an'am. Kemudian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada tempat yang lain dalam surah Al-An'am, qul, katakanlah, siru fil ard, berjalanlah di muka bumi, summa, disebutkan summa kemudian, unzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, perhatikan apa yang telah menimpa ataupun akibat bagi orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Jadi tuan-tuan perhatikan di sini digunakan summa dalam ayat yang ke-11. Faqad jaa'a bi summa ad-dalla 'ala tarakhi wal bu'd. Maka Al-Quran telah menggunakan lafaz summa pada ayat ini, summa zuru, untuk menunjukkan ini adalah tempoh yang bukan serta-merta, tapi ia adalah tempoh yang ada masa, untuk menunjukkan tempoh yang lama. Jadi untuk kamu lihat hukuman yang Allah berikan kepada orang mukadzibin, dia adalah bukan serta-merta, tapi summa, kemudian yang lama, ya. Bi khilafi qawlihi ta'ala, berbeza dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain. Dalam surah yang lain Allah sebut juga qul siru fil ard, tapi Allah sebut fanzuru. Fa ni beza dengan summa. Kalau summa kemudian tapi bukan maksud serta-merta. Kalau fa dekat sini maksudnya serta-merta. Serta-merta kamu lihatlah kaifa kana aqibatul mujrimin. Apakah akibat bagi orang-orang yang al-mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa. Faqad jaa'a bi al-fa ad-dallah 'ala ta'qib. Maka Allah gunakan lafaz al-fa dekat sini, fanzuru, untuk menunjukkan ini adalah serta-merta, at-ta'qib, ya. So lepas ni tuan-puan dah jumpa beberapa kalimah. Satu untuk fa, al-fa, maaf ya, sekali lagi, al-fa ini membawa maksud at-ta'qib. Satu lagi summa. Summa ni merujuk pada at-tarakhi. Apa beza at-tarakhi dengan ta'qib? Ta'qib ni serta-merta berlaku, kemudianlah, kemudian tapi tak jauh jaraknya. Kalau summa, dia kemudian juga tapi jaraknya jauh. Dalam surah Al-An'am Allah gunakan summa, tetapi dalam surah An-Naml Allah guna fa, ya. Wa wad'u summa fi ayatil an'am hadhihi. Lafaz summa dalam surah Al-An'am ini alawatan ala annahu minal munasib lil jawil 'am li surah. Ini kerana untuk disesuaikan dengan persembahan ataupun suasana yang umum bagi surah ini. Ya, kerana dalam surah ini, surah Al-An'am, lebih merujuk kepada hukuman yang ditangguhkan, hukuman yang dilengahkan. Ya. Min 'iddati nawahin, dari beberapa sudut. Kita boleh lihat tadi beberapa sudut yang menunjukkan bahawa persembahan surah Al-An'am merujuk kepada hukuman yang ditangguhkan. Bi khilafi siyaqil ayat, siyaqi ayatin Naml, berbeza dengan konteks ayat dalam surah An-Naml, allazi kana yaqtadi al-fa, yang mana memerlukan huruf fa. Dalam surah An-Naml digunakan huruf fa untuk menunjukkan hukuman yang jaraknya tidak jauh, ya. Faqad khatamat ayatul an'am biqaulihi ta'ala. Dan ayat dalam surah An-Na'am itu tamat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Kemudian yang dimaksudkan dekat sini kemudian yang berjarak. Perhatikan kana 'aqibatul mukadzibin, bagaimana hukuman bagi orang yang mendustakan. Wa khatamat ayatun Naml biqaulihi, manakala ayat dalam surah An-Naml itu ditamatkan dengan firman Allah, fanzuru, digunakan fa bukannya summa. Itu yang pertama kan. Yang kedua, kalau kita nak bandingkan dengan dua ayat ni, perhatikan penutup ayat ni, ini al-mukadzibin, yang ini al-mujrimin.
Apa beza al-mukadzibin? Apa beza al-mujrimin? Al-mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Al-mujrimin adalah orang-orang yang melakukan dosa. Ya? Apa dimaksud? Apa beza orang yang mendustakan dengan orang yang melakukan dosa? Ya? Al-mujrimin dekat sini nak dimaksudkan memang merujuk juga pada al-mukadzibin secara keseluruhannya. Jadi al-mukadzibin ada yang melakukan mujrim. Mujrim ni maksudnya dosa kat sini maksud jarimah, melakukan jenayah. Ya? Kalau al-mukadzibin dia mendustakan agama, dia tidak beriman. Tapi barangkali dengan dia tidak beriman itu tidaklah menjadikan dia ni mencela Nabi contoh. Ya, mengherdik Nabi. Ini al-mujrimin merujuk pada orang yang mengherdik Nabi, orang yang membantai para sahabat itu alaihim, orang yang buat jahat. Itu al-mujrimin secara bahasa Arab. Ya. Wal mukadzib orang yang sekadar mendustakan. Qad tu'talahu muhlatul atwal. Telah diberikan untuknya muhlah tempoh yang lebih panjang berbanding penangguhan yang diberikan kepada orang mujrim. Orang yang melakukan kejahatan ni. Ya. Sebab apa? Fa'innal mujrim. Ini kerana al-mujrim, orang yang melakukan kejahatan, yang bagi an yu'khadha bijarmihi ala wajhi ta'qib. Perlu diambil, ditangkap kerana jenayah dia tu dalam bentuk yang segera. Ya. Walidha, oleh yang demikian, untuk al-mukadzibin Allah gunakan summa, manakala untuk al-mujrimin digunakan alfa. Faqtada khitamu kulli ayatil khitam kulli ayatin al-harf alladhi ikhtira laha. Maka setiap penutup bagi ayat itu memerlukan huruf yang telah dipilihkan untuknya, iaitu summa ataupun fa. Ya? Hadha min nahiyah, ini adalah pada satu sudut. Wa min nahiyatin ukhra, pada sudut yang lain, anna takdzib, bahawa at-takdzib mendustakan, was-sukhriyah dan ejekan Finnam dalam surah An-Naml itu adalah lebih besar daripada apa yang disebutkan dalam surah Al-An'am. Allah sebutkan dalam surah An-Naml, wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaba wa abauna a inna lamukhrajun. Mereka kata, orang-orang kafir mereka berkata, adakah kami ni lepas kami dah jadi tanah dan nenek moyang kami pun begitu, kami akan dikeluarkan daripada tanah. Mereka tanya, ini soalan-soalan yang tujuannya untuk mencela Nabi. Laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una. Laqad wa'idna hadha, dan kami sungguh kami telah diberi janji tentang ini. Nahnu wa aba'una min qab. Kami dan nenek moyang kami pun telah diberi janji begini sebelum ni. In hadha illa asatirul awwalin. Tidak lain dan tidak bukan ini hanyalah asatirul awwalin. Mitos orang-orang yang terdahulu. Ya. Summa ja'a bil ayah. Lalu Allah datangkan dengan ayat, qul siru fil ard. Katakanlah berjalanlah di muka bumi ini, fanzuru. Maka kemudiannya serta-merta perhatikan. Oleh kerana ada perbuatan mereka yang melampau, yang mengherdik Nabi, maka menyebabkan Allah sebutkan hukuman dalam bentuk yang lebih cepat, lebih segera. Allah gunakan fa berbanding summa. Ya? Bahkan Allah sebutkan lagi dalam ayat yang lain. Allah sabarkan Nabi SAW selepas ayat-ayat ini, ayat 70. Allah sebut, wala tahzan alaihim. Dan janganlah kamu berduka cita ke atas mereka. Wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan janganlah kamu merasa sempit dengan berdasarkan apa yang mereka telah melakukan perancangan ke atas kamu. Jadi digunakan fa untuk menunjukkan itu adalah ta'jil yang disegerakan. Adapun al-summa merujuk pada al-imhal ataupun kita sebut al-imhal ni ditangguhkan ataupun disebut at-tarahi, berjarak, dia bukannya dalam masa yang serta-merta. Itu bezanya. Jadi kalau tuan-puan perhatikan daripada awal persembahan surah lagi, perbezaannya tu sudah tidak sama antara surah Al-An'am dan beberapa surah yang lain. Itu beza Saufa dan Sin. Ya. Kita dah bandingkan sekejap dalam surah Syu'ara, Al-An'am dengan surah Syu'ara. Kemudian kita bandingkan pula Al-An'am dengan surah Al-A'raf, inna rabbaka lasari'ul iqab. Kemudian kita bandingkan juga untuk yang ini Al-An'am dengan surah An-Naml. Summanzur. Kemudian perhatikan. Min jihatin ukhra, pada
sudut yang lain, ila qaulihi ta'ala, kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da ayatin 6, selepas ayat dalam surah An-Naml. Firman Allah, qul, katakanlah, asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Okay, firman Allah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asa ayyakuna, boleh jadi ataupun dipercayai, ayyakuna radifa lakum, tidak lama lagi ni akan datang kepada kamu sebahagian daripada ba'dul ladzi tasta'jilun, akan datang kepada kamu sebahagian apa yang kamu minta disegerakan. Itu yang disebutkan dalam surah An-Naml. Kamu minta segerakan, boleh jadi nanti tak lama lagi akan datang kepada kamu. Bi khilafi qawlihi ta'ala, bila mereka minta untuk disegerakan, jawapan yang Allah suruh bagi tahu kepada mereka, ma indi ma tasta'jilun nabi, aku tidak ada cara, aku ni bukan siapa-siapa untuk menunaikan apa yang kamu minta untuk dipersegerakan. Itu ada beza dalam surah An-Naml dan surah Al-An'am. Fana sabakullu dzalika dzikra summa, lalu sesuailah untuk yang ini digunakan summa dalam surah Al-An'am dan digunakan alfa dalam surah An-Naml. Laqad tabayyana min kulli dzalika, telah jelas daripada semua ini bahawa surah Al-An'am, surah Al-An'am mabniyatun ala ta'khiril uqubat, terbina atas hukuman yang telah ditangguhkan. Pada sabab dzalika dzikru saufa fiha, sesuailah dalam surah Al-An'am digunakan saufa, ya khilafi ayat Syu'ara, berbeza dengan ayat dalam surah Syu'ara. Fanzur hadakallah, perhatikanlah, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kamu. Ai ta'bir hadha, ini ungkapan siapa lagi? Min hadzal bab, selesai tadi untuk ayat saufa dan sa, ya. Sebelum saya teruskan, tuan-puan, boleh tuan-puan tuliskan sikit dalam ruangan komen untuk penyampaian setakat ni laju ke ataupun perlahan. Tuan-puan boleh letakkan nombor skala 1 hingga 10. Kalau laju sangat tulis 10, kalau slow sangat tulis 1, kalau sederhana tulis 5, boleh ya? Untuk saya dapat lagi maklumat daripada tuan-puan, supaya saya tak syok seorang, saya taklah bentang seorang rasa dah orang dah faham tapi rupanya ni 8 lajulah tu ya. Okey, 5 dan 8. Setakat ni ada yang kata sederhana, ada yang kata laju. 6 laju sikit daripada biasa, ya. Okey, so yang tulis 6 dengan 8, cadangan untuk saya tambah baik ini saya perlahankan lagi ke? Boleh saya perlahankan sikit lagi ya tuan-tuan ya? InsyaAllah ya. Saya mohon maaf kalau saya laju tadi. Okey, saya slowkan sikit, saya perlahankan sikit insya-Allah. Wa min hadzal bab, dalam bab ini at-tasyabuh wal ikhtilaf juga, kalau tuan-puan biasa pernah menghafal Al-Quran, tuan-puan akan temui juga dalam bentuk yang beberapa tempat yang lain. Firman Allah, Allah sebut wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah sebut bighairil haqq, ada alif lam. Dan Allah sebut an-nabiyyin, para nabi. Berbeza dengan firman Allah dalam surah Ali Imran, wa yaqtuluna al-anbiya, Allah gunakan al-anbiya. Bighairi haqq, dalam surah Ali Imran Allah guna haqq, tidak ada alif lam. Ini berbeza ya. Jadi mudah-mudahan lepas kita bincang ini, kita jelas macam mana nak bezakan mana satu bighairil haqq ke ataupun bighairi haqq. Bila kita nak baca wa yaqtuluna an-nabiyyin wa yaqtuluna al-anbiya. Fa'arafa al-haqq fil ula, dalam surah Al-Baqarah Allah gunakan al-haqq, wa nakkarahu fi thaniyah, manakala dalam surah Ali Imran Allah menakirahkan lafaz al-haqq, artinya tidak ada alif lam. Wa dzalika, hal ini kerana kalimah al-haqq mu'arrafah fi ayat al-Baqarah. Kalimah al-haqq dalam surah Al-Baqarah itu adalah kalimah yang dimakrifahkan. Ya? Makrifah dengan nakirah. Nakirah adalah perkara yang tidak diketahui. Makrifah adalah perkara yang diketahui.
Antara kita nak tahu makrifah ataupun nakirah, ada alif lam. Ada alif lam merujuk kepada makrifah. Tidak ada alif lam merujuk kepada nakirah. Ini kerana al-haq yang ada dalam surah Al-Baqarah yang merujuk kepada makrifah, iaitu yang telah diketahui pada surah Al-Baqarah, tadullu ala annahum, menunjukkan bahawa mereka ini kanu yaqtuluna al-anbiya, mereka bunuh nabi, tapi digunakan an-nabi dalam surah Al-Baqarah, mereka bunuh nabi bighairil haqq, tanpa alasan yang memerlukan mereka bunuh. Ya, apakah alasan yang memerlukan kepada pembunuhan? Alasan itu adalah diketahui dan semuanya orang tahu. Ya, jadi al-haq tidak disebut dalam bentuk nakirah, tetapi disebut dalam bentuk makrifah, untuk menunjukkan orang tahu apakah alasan boleh seseorang itu dibunuh. Tapi mereka bunuh nabi tanpa alasan tertentu, Okey. Adapun nakirah, maknanya apa? Annahum kanu yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Mereka bunuh para nabi tanpa sebarang alasan. Ada beza tak? Tanpa alasan tertentu dan satu lagi tanpa sebarang alasan. Agaknya mana lagi dahsyat? Ya? Mana lagi zalim? Tanpa sebarang alasan ataupun tanpa alasan tertentu. So dalam bahasa Arab ni, dalam Al-Quran ada bezalah. Kalau bighairil haqq ada alif lam, tanpa alasan tertentu. Kalau bighairil haqq tanpa ada alif lam, tanpa sebarang alasan. Ada beza tanpa sebarang alasan dan tanpa alasan tertentu. So dekat sini, kanu yaqtuluna al-anbiya, mereka bunuh para nabi bighairi haqq, tanpa sebarang alasan, asalnya. La haqqa yad'u ila qatlin wala ghair. Tidak ada alasan yang menyebabkan perlu berlakunya pembunuhan, ya, ataupun alasan yang lain. Tapi yang penting bermaksud tanpa ada sebarang alasan. Iaitu laisa hunaka wajhun min wujuhil haqq. Tidak ada sudut alasan pun yang boleh menyebabkan untuk menyakiti pada Nabi alaihi wassalatu wassalam, fadlan an qatlihim, ya, untuk membolehkan mereka ni dibunuh. Maka kalimah di sini, kalimah haq di sini adalah nakirah ammah. Kalimah yang tidak ada alif lam, kalimah yang nakirah, wa kalimah al-haq mu'arrafah ma'lumah. Adapun kalimah al-haq yang disebutkan tu bighairil haqq, itu adalah kalimah yang dimakrifahkan. Wal qasdu minat tankir, antara matlamat dinakirahkan iaitu tidak ada alif lam, lah untuk menambahkan celaan terhadap mereka, az-ziyadatu fi dhammihi. Jadi kalau sebut bighairi haqq, untuk membesarkan lagi celaan terhadap mereka yang membunuh nabi, ya. Wa tabsyi'i fi'lihim, untuk mempersalahkan tindakan mereka, aksar mimma fi ta'rif, lebih banyak daripada kalimah yang dimakrifahkan. Wa dzalika li anna tankir ma'nahu, ini kerana tankir nakirah haq yang dinakirahkan tidak ada alif lam, maknanya adalah annahum qatalul anbiya bighairi sabab, bahawa mereka membunuh nabi tanpa sebarang sebab. La sabab yad'u ila al-qatl, tidak ada sebab yang membawa kepada sebarang pembunuhan. Maka fa maqamut tashni' wa dham, maka celaan, konteks celaan dan kemurkaan di sini adalah lebih besar daripada yang di sana, yakni dalam surah Ali Imran lebih dahsyat daripada apa yang dibentangkan dalam surah Al-Baqarah. Dua-dua ni betul dicela dan tercela. Wa kilahuma syani' wa dhamim, semuanya buruk dan tercela. Cuma untuk menunjukkan mana yang lagi dahsyat, Ali Imran itu lebih dahsyat daripada dalam surah Al-Baqarah. Faja'a bitankir, lalu Allah datangkan dengan bentuk tangkir, iaitu nakirah, tidak ada alif lam, fi maqami ziyadah fi dhammihim, pada konteks untuk menambahkan celaan terhadap mereka yang membunuh nabi. Wa ilaika siyaqu kulli minal ayatain. Boleh kamu ketahui konteks bagi setiap dua ayat ini, ya.
Contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Ya, dekat sini mereka sebutkan, Allah sebutkan kepada mereka, dan mereka waduribat alaihimu, dan ditimpa kepada mereka az-zillah, kehinaan, wal maskanah, kemiskinan ataupun kepapaan, waba'u bighadabin minallah, dan mereka memang patut berhak mendapat kemurkaan daripada Allah. Jadi tuan-puan perhatikan di sini az-zillah wal maskanah diletakkan tepi, digandingkan dengan rapat. Zillah, kehinaan, wal maskanah, kemiskinan. Ya. Ini kerana apa? Mereka berhak dapat kehinaan, mereka dapat kemiskinan, dan mereka berhak mendapat kemurkaan daripada Allah. Zalika bi annahum, ini kerana mereka ni kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka mengkufurkan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, mereka membunuh nabi tanpa alasan yang tertentu. Tadi alasan yang tertentu, kalau dibandingkan tanpa sebarang alasan itu lebih zalim daripada tanpa alasan tertentu. Ini kerana apa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini berikutan daripada apa yang mereka derhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka ini melampaui batas. Lalu al-haq ini diletakkan dalam bentuk ma'rifah. Bandingkan dengan dalam surah Ali Imran, Allah sebutkan duribat, dipukul, alaihim, ke atas mereka, azillah, kehinaan, ainama tuqifu, di mana sahaja mereka berada, illa bihablim minallah, melainkan sebab daripada Allah, wa hablim minan nas, dan sebab hubungan daripada manusia, wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka berhak mendapat kemurkaan daripada Allah, wa duribat alaihimul maskanah, dan ditimpa ke atas mereka juga kepapaan. Tuan-puan, mana lagi dahsyat? Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah ke, ataupun disebut duribat alaihimuz zillatu ainama tuqifu, di mana sahaja mereka berada. Ada tambahan ni, ainama tuqifu, kan, sampai dekat sini, kan. Kemudian diulang duribat ni, diulang balik duribat, ditimpa dan ditimpa lagi. Sama kalau ada dua benda, contohnya dia kena watan dan kena pukul, satu lagi dia kena watan dan pukul, mana lagi dahsyat? Ditimpa rotan dan ditimpa pukulan, ataupun ditimpa rotan dan pukulan. Ya. Sebenarnya kalau benda yang negatif tapi diulang perbuatan, duribat alaihim, diulang balik, ini kalimah yang berulang itu menunjukkan perkara yang lebih dahsyat sebenarnya. Ya. Maksudnya dia kena watan dan dia kena pukul. Dua kali tu sebut, dan dia kena tu. Kenapa sebut ulang dua kali dia kena tu? Untuk menunjukkan bahawa ini adalah perkara yang dahsyat. Sama juga bila Allah timpakan kepada mereka satu kehinaan dan kemiskinan, Allah ulang duribat alaihim untuk dalam surah Ali Imran. Berbanding dalam surah Al-Baqarah, Allah sekalikan sahaja duribat alaihim. Sekalikan sahaja. Dzalika bi annahum, penutup ayatnya hampir sama dalam surah Al-Baqarah tadi. Ya? Tuan-puan perhatikan, dalam surah Al-Baqarah, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ini sama juga, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Cuma beza sikit, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq dalam surah Ali Imran, wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Tanpa ada alif lam. Ya? Penutup dia sama juga, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lalu al-haq dekat sini dinakirahkan pada surah Ali Imran untuk menampakkan ini adalah benda yang dahsyat. Wa minal wadih, yang jelasnya, anna mawtinad dam, tempat celaan ataupun tempelaknya Allah terhadap mereka, dan keaiban ke atas tindakan mereka ini pada ayat dalam surah Ali Imran adalah lebih besar daripada ayat dalam surah Al-Baqarah. Yadullu ala dzalika umur minha. Ini boleh ditunjukkan beberapa perkara, antaranya Allah himpunkan dalam surah Al-Baqarah az-zillah wal maskanah. Ya. Manakala dalam ayat Ali Imran Allah tegaskan dan Allah ulang. Ya. Allah ulang balik. Yang pertama Allah sebut duribat alaihimuz zillah, Allah tambah aina ma tuqifu. Ya.
Maksudnya Allah jadikan ini dalam bentuk yang umum, iaitu di mana sahaja mereka berada. Thumma qala, kemudian Allah berkata duribat alaihimul maskanah, ada pengulangan duribat alaihim, ya. Fa'a'ad al-fi'il, fa'il itu diulang, wa harfal jar, harful jar ni pun diulang alaihim, ke atas mereka, untuk menampakkan lagi, menambahkan lagi penegasan ataupun kedahsyatan pada ayat dalam surah Ali Imran. Fa inna qaulaka, contoh kalau perkataan kita manusia ni, anhaka anil kibr, saya larang awak daripada melakukan sifat takabur, wa anhaka anil riya, dan saya larang awak daripada riya, itu lebih tegas daripada saya sebut saya larang awak daripada takabur dan riya. Dan beza, saya larang awak daripada takabur dan saya larang awak daripada riya. Satu lagi, saya larang awak daripada takabur dan riya. Kan dua-dua tu ada beza. Pengulangan yang ada itu menambahkan lagi penegasan. Thumma innahu dzakaral jama' fi ayatil Baqarah bi suratil Qillah. Kemudian antara hujah berikutnya, dalam ayat dalam surah Al-Baqarah Allah gunakan an-nabiyyin dalam bentuk jama' al-qillah. Ya. Jama' al-qillah ni kata ganda yang tak banyak. Wa dzakarahu fi ayati Ali Imran bi suratil Kathrah. Digunakan dalam surah Ali Imran dalam bentuk jama' al-kathrah. Jama' yang merujuk pada banyak. Al-Anbiya. So al-Nabiyin, bilangan jamak yang disebut jamak qillah. Al-Anbiya merujuk kepada jamak yang al-kathrah. Iaitu yaqtuluna al-adad al-kathir, iaitu mereka membunuh bilangan yang besar daripada nabi-nabi tanpa sebarang alasan. Fatashni'u alaihim wal-aibu ala fi'lihim, paluan terhadap tindakan mereka ni dan celaan terhadap mereka dalam surah Ali Imran adalah lebih dahsyat. Wa min huna, di sini, yatabayyanu anna ta'rif fi ayatil Baqarah, jelaslah bahawa makrifah dalam ayat dalam surah Al-Baqarah al-yaq, lebih berhak. Wa tankir fi ayati Ali Imran al-yaq, dan nakirah dalam ayat dalam surah Ali Imran itu pun lebih berhak dan lebih layak. Al-yaq ni maksudnya lebih layak. Wallahu a'lam. Selesai kita punya contoh yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi tuan-tuan yang menghafal sekarang dah boleh bezakan antara bighairi haqq dan bighairil haqq. Wallahu a'lam. Tuan-tuan ada soalan, ada tambahan, ada luahan? Okay, kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz.